Assalamualaikum semua. Topik kita pada hari ini adalah kita akan membincangkan tentang isu perhiasan. Korang tahu apa itu perhiasan? Perhiasan ini adalah satu benda yang umumnya orang gunakan untuk menghias atau mencantikkan diri. Macam yang kita sedia tahu, perhiasan bukan diperbuat daripada emas je tau, ia juga diperbuat daripada perak. Perhiasan ni dia ada banyak jenis dan juga didapati dalam pelbagai jenis bentuk bermula daripada cincin, gelang dan sebagainya. Dari segi perhiasan, ia juga ditakdirkan sebagai benda yang digunakan untuk menghias diri yang bertepatan dengan agama kita iaitu Islam. Di mana Islam adalah agama yang memenuhi fitrah manusia untuk kelihatan cantik dan indah. Malah, ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal," yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala itu indah dan suka kepada keindahan. Hadis riwayat Muslim, hadis nombor 91. Namun begitu, terdapat larangan perhiasan bagi lelaki maupun perempuan. Jom kita lihat situasi yang pertama. Jom. Cuma ni, cepatlah sikit, lambatlah. Saya lebih kuah sakit lah. Ya. Nampak? Siap-siap umur ni tu. Ada beli minyak yang baru. Ya. Saya? Saya. Murah kot. Ada diskaun. Kenapa siap? Tak tahu. Kenapa aku suka orang macam ni? Saya notice. Ben. Kan? Aku lalu kat tu. Ada tin aku dia pakai bang. Kuat mampu bang. Kita tak boleh boleh pakai minyak mandi. Kan? Pakai. Nanti tadi pakai dengan tahu apa? Jadi pakai gitu. Oh, dia sorang ada minyak mandi. Kita jangan disuruh. Sedap ke bau minyak ni? Tak. Mahal. Bau mahal. Boleh beli. Boleh tanya dia nanti. Boleh tanya dia. Ada dengar kau cakap pasal pakai minyak wangi yang berlebihan kau tahu tak Nabi pernah bersabda أيما امرأة استعذرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. Maksudnya, mana-mana perempuan yang mengenakan wangian dan berjalan melewati satu kaum dan didapati bau darinya, maka perempuan itu adalah penzina. Riwayat Abu Daud dan Al-Nasa'i. Al-Imam Al-Munawwi rahimahullah menyebut, dan perempuan jika mengenakan wangian lalu melewati satu majlis yang padanya terdapat lelaki, maka ia mampu menaikkan syahwat laki-laki dan mendorong untuk memandang ke arahnya. Maka setiap yang memandang ke arahnya, maka matanya telah melakukan zina. Perempuan itu mendapat dosa kerana telah memancing pandangan ke arahnya dan menjadikan hati lelaki itu tidak tenang. Maka ia adalah sebab berlakunya zina mata dan ia termasuklah penzina. perempuan ada pakai minyak wangi. Puang boleh pakai minyak wangi tapi tak boleh pakai berlebihan. Kalau untuk hilang bau badan macam ada deodorant tu boleh lah. Kalau pakai untuk keluar jalan pakai berlebihan dan boleh menarik ajnabi, punya haram. Dan kalau wangian ni hanya untuk khas untuk suami je. Dia apa? Macam dipakai untuk bersama suami dia ke, macam tu je. Kalau dia untuk menarik ajnabi yang lain tu macam hukum dia haram dan dosa besar. Sekarang korang dah tahu kan hukum perempuan pakai perhiasan? Jom kita beralih ke situasi yang kedua. Jom. Weh, makan gapo tu? Fashion bro. Lek lah, aku tak ada bila gitu. Bila ni itu pakai rantai ni? Zu, kisah haram kenapa kau pakai macam ni tu? Ya. Zu, kau tahu tak? عن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمتراجلة من النساء. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayat daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahawa
Sebenarnya Nabi SAW pada suatu hari melihat seorang lelaki yang memakai gelang di tangannya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ma hazihi khalqah?" Qala, "Hazihi minal wahinatin." Qala, "Anzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan." Maksudnya, gelang apakah ini? Maka lelaki itu pun menjawab, "Ini disebabkan penyakit." Lalu baginda bersabda, "Tanggalkanlah ia kerana sesungguhnya ia tidak menambahkan kepadamu melainkan kelemahan." Hadis riwayat Sunnah Ibn Majah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan tidak boleh memakai gelang hatta untuk kesihatan sekalipun, tidak ada manfaatnya. Sebab itu baginda meminta lelaki tersebut menanggalkannya. Selain itu, Imam Nawawi berpandangan memakai gelang itu haram bagi lelaki. Ada yang berpendapat minoriti mengatakan ianya harus, itu pun bersyarat. Tetapi umumnya dan kebanyakan ulama mengatakan hukum memakai gelang itu haram. Seperti Syekh Zakaria Al-Ansari pula menyebut bahawa diharuskan bagi seorang lelaki memakai cincin perak kerana mengikut ittiba' Rasulullah SAW. Bahkan hukumnya adalah sunat. Namun lelaki tidak boleh memakai gelang as-siwar dan tidak halal baginya meskipun gelang tersebut diperbuat daripada perak. Hal ini kerana memakai gelang itu mempunyai unsur kewanitaan dan ia tidak layak dan tidak sesuai dengan sifat seorang lelaki. Okay, faham? InsyaAllah boleh pegang? Okay, boleh. Sekarang korang dah tahu kan hukum lelaki pakai gelang tu haram? Hasil dapatan yang diperoleh daripada responden. Soalan pertama, pemakaian emas dan sutera bagi kaum lelaki sebagai perhiasan adalah perbuatan dilarang. 100% responden mengatakan ya. Soalan 2, pemakaian aksesori seperti rantai dan gelang perlu digalakkan bagi golongan lelaki. 20% responden mengatakan ya, manakala 80% mengatakan tidak. Soalan 3, wanita dilarang memakai wangi-wangian yang berlebihan di luar rumah. 100% responden mengatakan ya. Soalan 4, adakah lelaki perlu memakai perhiasan? 100% responden mengatakan tidak. Soalan 5, masyarakat memakai perhiasan kerana ingin menarik perhatian awam di khalayak umum. 100% responden mengatakan ya. Soalan 6, terpengaruh dengan budaya barat ataupun mengikut trend terkini menyebabkan munculnya budaya memakai aksesori seperti rantai besi bagi golongan lelaki. 100% responden mengatakan ya. Soalan 7, berhias dengan berlebihan menyebabkan seseorang dianggap mempunyai sifat riak dan ujub. 100% responden mengatakan ya. Soalan 8, seseorang akan dipandang seron jika berlebihan dalam pemakaian perhiasan. 100% responden mengatakan ya. Sebagai kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa perempuan seharusnya mengelak dari menggunakan wangian yang kuat baunya sehingga boleh menarik perhatian lelaki ajnabi yang boleh menyebabkan fitnah dan juga boleh menyeret kepada lembah maksiat. Ini seperti mana yang terdapat di dalam hadis-hadis seperti video yang dipaparkan tadi. Lelaki yang memakai gelang pula adalah perbuatan yang menyerupai perempuan dan perbuatan itu merupakan dosa besar. Orang yang seperti ini boleh dicap sebagai fasik. Orang yang fasik itu merupakan orang yang melakukan dosa-dosa besar atau berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam. Mula. Kenapa dia? Nabi pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Jom kita beralih ke situasi yang yang terdapat di dalam hadis-hadis seperti video yang dipaparkan tadi atau berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam.